الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Penawar Bagi Hati, insya-Allah kita baca sekali lagi muka surat 63. Surat 63 baris bawah sekali. Surat 63 baris bawah sekali. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Adapun jika ada dosanya itu meninggalkan umpama fardu sembahyang, tinggal ke farduan. Umpama fardu sembahyang, umpama ni contohnya meninggalkan fardu puasa, tidak mengeluarkan zakat, itu meninggalkan kefarduan, maka wajib pula atasnya tambahan daripada 3 rukun asas, menyesal, meninggalkan maksiat, kemudian azam bulat di hati tidak akan mengulangi balik maksiat, maka wajib pula atasnya mengqada segala fardu yang luput itu. Mengqada segala fardu yang luput itu. Jadi rukunnya jadi 4. Meninggalkan kefarduan, rukun taubatnya 4. Nak bertaubat wajib mencukupkan keempat rukun. Rukun yang keempat qada. Boleh tak saya nak taubat tapi tak ambuhlah qada semayang, tak ambuhlah qada puasa. Tak cukup rukun taubat, tak panggil taubat. Boleh tak saya nak semayang tapi saya tak mahu rokok sekara je. Hak rukun 13, hak 12 tu nak buat belaka. Tak panggil semayang kalau tak cukup rukun 13. Tak panggil taubat jika tidak mencukupkan keempat rukun taubat kerana meninggalkan kefarduan, yang mana rukun taubat yang keempat qada balik kefarduan yang kita tinggalkan. Kemudian kita balik kepada asal taubat kita ni, wajib dengan bersegera. Taubatnya wajib dengan bersegera. Apabila taubat wajib bersegera, maka qada pun wajib bersegera. Meninggalkan, melambat-lambatkan taubat, melambat-lambatkan qada, satu dosa yang lain pula. Haram hukumnya, haram melambat-lambatkan taubat, keluar dosa yang lain pula. Dosa tinggal kefarduan, dosa tinggal semayang, dosa tinggal puasa, satu dosa yang tetap dah. Tiba-tiba tidak bertaubat dengan bersegera, satu dosa yang lain pula, yang mana satu dosa ni apabila melambatkan taubat tu dalam masa yang lama, maka satu dosa ni kohobsor. Apabila bertaubat kemudian kena 2 kali taubat. Yang pertama, taubat daripada dosa tinggal kefarduan dengan mencukupkan 4 rukun taubat. Yang keduanya, kena bertaubat daripada kesalahan kita kerana melambat-lambatkan taubat yang haram, satu dosa yang lain pula. Jadi hari ini ni kita pergi kepada meninggalkan orang yang meninggalkan sembahyang.
Hak minggu lepas tu sendel-sendel je sikit-sikit. Sebab kita kena faham molek, tak faham berkaitan dengan bab taubat ni, dia akan jadi pelik. Berkaitan dengan qada sembahyang. Hukum qada sembahyang yang ditinggalkan hak tu wajib. Qada wajib. Itu kalau tinggal dengan terlupa, itu ijma' ulama. Kalau tinggal dengan sengaja, tinggal dengan terlupa, tinggal dengan hak syarak tak ambil salah ni, macam dak kejut sungguh pagi sedar-sedar cerah, itu ijma' ulama, wajib bertaubat. Nabi bersabda, man nasiya an salat, man nama an salatin au nasiyaha falyusalliha iza zakaraha. Nabi kata, sesiapa yang tidur sehingga meninggalkan sembahyang ataupun terlupa sehingga meninggalkan sembahyang, maka hendaklah dia sembahyang apabila dia sedar. Itu ijma' ulama. Kemudian hak tertinggal dengan tidur ataupun lupa, yang tidak salah, yang tidak berdosa, wajib bertaubat. Macam mana pula dengan hak tinggal dengan sengaja? Macam mana pula dengan hak tinggal dengan sengaja? Hak dalam hadis Nabi hanya sebut orang yang tertidur, orang yang terlupa, yang syarak tak ambil salah sebab dia tak sengaja, wajib qada, wajib kena sembahyang apabila dia sedar, waktu tak ada dah, waktu habis dah. Jadi macam mana pula dengan orang yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja? Ada hadis tak Nabi perintah qada kepada orang yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja? Hak ni hak banyak berlaku. Ada hadis tak? Tak ada. Tak ada hadis yang memerintahkan kita qada sembahyang apabila tinggal dengan sengaja yang berdosa besar. Yang mana Ibn Hazmin mengatakan bahawa tidak ada dosa yang besar selepas daripada syirik kepada Allah. Syirik kepada Allah, hak dia sembah Tuhan yang lain tu, itulah sebesar-besar dosa. Maka lepas dia syirik kepada Allah, tak ada dah dosa besar melainkan meninggalkan sembahyang dan qatlu mu'minin bighairi haqqin, bunuh orang mukmin dengan tidak sebenar. Ni hak dua sebesar-besar dosa selepas daripada dosa menyengutukan Allah. Jadi tinggal sembahyang sengaja ni sebesar-besar dosa. Ada tak hadis perintah qada? Tak ada. Tak ada. Tapi kita ahli sunnah wal jamaah, hak kita pakainya sumber kita Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Kita ada dipanggil qiyas, buat perbandingan. Maka kalulah tinggal dengan tertidur terlupa yang memang tak salah, wajib qada. Kalau tinggal yang berdosa besar, free, halal berhalal, tak kena gapo satu. Ada panggil apa ni? Qiyas aulawiyah, makis lebih tinggi daripada makis alaih. Maknanya qiyas atas tertidur terlupa, maka dengan sengaja pun wajib qada. Tapi tertidur terlupa ni tak berdosa. Hak ni parak ni dengan sengaja, sama telah lah hak ni kena qada. Itu panggil qiyas. Sebab itulah qada sembahyang yang tertinggal dengan sengaja ni ittifaq 4 mazhab, wajib qada belaka. Ittifaq 4 mazhab. Itu kita boleh buka dalam kitab Fiqh Islami wa Adillatuh. Fiqh Islami wa Adillatuh, juzuk yang kedua, muka surat 129. Qada'ul fawaid, qada' semayang hak luput, tajuk dia.
Dalam fiqh Islami wa adillatu pekoh pamazhab karangan Dr. Wahbah Az-Zuhaili, kulit juzuk yang kedua muka 129, ittifaq 4 mazhab wajib qada sembahyang yang ditinggalkan dengan sengaja. Ittifaq ni sepakat 4 mazhab, bukan kata Imam Nawawi dalam kitab Majmu', bukan ittifaq 4 mazhab, bukan ijma' ulama'. Orang yang tinggal sembahyang sengaja wajib kena qada. Adapun pandangan Ibnu Hazmin, pandangan Ibnu Hazmin yang mengatakan bahawa tidak wajib qada mereka yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja, hanya dia minta ampun dengan Allah dan perbanyakkan amal-amal sunat. Pandangan Ibnu Hazmin ni kata Imam Nawawi pandangan yang mukhalifun lil ijma', menyalahi ijma', pandangan yang mencari pandangan ijma' ulama', pandangan yang tidak diterima. Jadi Ibnu Hazmi ni di antara di kalangan mereka ahli zahir yang menolak qiyas. Bukan Ibnu Hazmi mengharamkan qiyas. Ibnu Hazmi karang satu kitab Ibtalul Qiyas wal Istihsan. Tolak qiyas, tak ada qiyas. Kena pakai totok Quran hadis. Kalau Quran tak sebut, kalau hadis tak sebut, tak sedut tambahlah. Tak ada qiyas. Itu pandangan Ibnu Hazmin. Yang mana pandangan mazhab ahli zahir ni, mazhab ahli zahir ni dalam kitab fiqh Islami wa adillatuh mengatakan mula merasak kurung yang kelima, mati turuh kurung yang ke-8. Ni pandangan ahli zahir, kita pakai qiyas. Kalau tak pakai qiyas, kita sekarang banyak benda yang tak ada hukum. Kita nak hukum ke apa ni? Pi kuda ke pi apa ke, nak hukum ke apa? Mana hadis menceritakan haram pi kuda? Mana hadis menceritakan haram dadah? Mana dalil mengatakan haram pi kuda? Tak ada hukum lah kalau tak pakai qiyas. Jadi kita ahli sunnahnya ada qiyas, buat pembandingan. Jadi kalau tinggal sembahyang yang tidak bersalah wajib kena qada. Macam mana pula tinggal sembahyang hak sengaja, hak berdosa besar? Sebagai contohlah dalam Quran menyebut wala takul lahuma uffin, jangan kamu kata ke ibu bapa kamu Quran tak sebut pun jangan terajang, jangan sepak, jangan lepas. Quran hanya kata jangan kata janganlah lepas, tak apa. Kiaslah. Ni tak ada sakit pun ni fizikal dia, cuma singgung pun haram dah. Tu kias. Dan juga pakai umum ayat wabil walidaini ihsanan. Tu umum ayat. Kita dituntut buat baik kepada ibu bapa. Jadi lepas tu bukan buat baik lah orang panggil. Tapi nak kira hak larangannya, jangan kamu kata kiaslah. Qiyas contoh dalam bab ekor, mamassa farjahu falyatawadda. Sesiapa yang menyentuh kemaluan dia kena ambil sembahyang balik, wuduk batal. Kalau sentuh kemaluan orang lain, man massa farjahu, sesiapa yang menyentuh kemaluan dia, hak dia sendiri. Lepas tu hak orang lain tak batal, hadis tak royak. Lepas tu warna kita ni berasa ratai, mu tolong garuh aku tolong garuh mu. Tak batal lah. Sebab apa? Sebab hadis menyebut sesiapa yang menyentuh kemaluan dia sendiri. Kemaluan lain hadis tak sebut. Kiyahlah. Kalau sendiri pun batal, orang lain tu lagilah. Tu mencarikan maruah pula tu. Ini panggil apa? Qiyas. Jadi sekarang ni banyak pula jenis bawa tinggal sembahyang dan sengaja tak wajib qada, perbanyakkan wa amal sunat. Itu pandangan Ibnu Hazmin, pandangan yang kharikun lil ijma', pandangan yang mencari ijma' ulama', pandangan yang tidak diterima pakai. Tapi pandangan ni hak lebih dipersetujui oleh orang ramai. Sebab apa? Sebab kadang-kadang di kalangan orang ramai tu ada hak hutang paruk-paruk. Jadi kalau tak kena qada ni, dia nak cari hak mudah. Dia nak cari hak mudah. Jadi hanya perbanyakkan amal-amal sunat, tak wajib qada. Itu pandangan yang mencari ijma' ulama'.
Dalam fiqh Islami wa adillah tu ittifaq 4 mazhab wajib kena qada. Memang ada di kalangan pandangan mazhab Hambali yang tidak wajib qada sembahyang. Kenapa tak wajib qada? Sebab orang yang meninggalkan semena sengaja kafir dah, tak payah qada-qada lah. Di situ pula. Mana? Itu cerita berkaitan dengan hukum qada. Jadi wajib sepakat 4 mazhab wajib qada sembahyang yang ditinggalkan dengan sengaja. Ini rukun taubat yang keempat. Hak bab qada tu mudah je lah, kita boleh faham bab qada ni kena qada lah sembahyang tu. Tapi yang agak sensitif sikit, yang agak kadang-kadang kita kalau tak faham ilmu, kita agak sukar untuk menerima. Kalau tak faham ilmu, ini ilmu fardu ain kena faham molek. Sebab tu minggu lepas tu saya jadi tanya dah, tanya tarawih warna ustaz. Jadi kita dulu minggu ni slow. Sebab minggu lepas royak dah qada rukun taubat wajib bersegera, maka qada pun wajib bersegera. Jadi 2 kewajipan. Sebab taubat 2 kewajipan. Kewajipan taubat 1, kewajipan bersegera 1. Meninggalkan bersegera taubat 1 dosa yang lain. Jadi qada dengan bersegera ni pun 2 kewajipan. Yang pertama kewajipan qada sepakat 4 mazhab. Kemudian kewajipan bersegera. Bersegera ni lah. Ni kena faham molek hak bersegera ni. Dalam kitab-kitab hak rekah-rekah dicerita sekali lalu je. Macam dalam kitab Wisyahul Afrah, kitab jawi yang kecil, wajib diqadakan dengan segera. Gitu je dia kata. Dalam kitab Munyatul Musalli, manakala lupa akan dia sembahyang, hendaklah diqadakan bersegera. Qada bersegera. Tapi kita dengar tu macam faham dah lah. Bersegera ni makna apa? Selesai sembahyang 1 fardu hak tunai, kita qada lah sekali. Lepas tu sekarang selesai sembahyang 1 fardu hak tunai, kita qada lah sekali. Itu dia panggil segera. Kita minggu lepas cerita bab puasa. Bab puasa ni ada tinggal yang dibenarkan syarak, ada tinggal yang berdosa besar. Tinggal yang dibenarkan oleh syarak, haid, nifas, musafir contohnya, wajib qada tu tetap dah, bersegera sunat sebab dia bukan bertaubat. Yang keduanya meninggalkan puasa dengan sengaja sengeleng, hak dosa besar, wajib qada dengan bersegera. Makna apa bersegera? Tiap hari kena qada. Tak boleh nak selang sehari tak boleh, nak pilih Senin Khamis tak boleh. Sebab kalau dia hari ni dia mesti kita katalah ni bukan malam Ramadan, malah nak puasa hari ni, ada orang jamu. Orang jamu dia mau puasa lah hari ni. Sekarang ni kitanya bersegera taubat wajib, berarti qada puasa yang ditinggalkan hak dosa tu wajib segera. Kita tak mau puasa hari ni, apa hukum dia? Haram, dosa lain pula dosa situnya. Kenapa? Meninggalkan segera. Meninggalkan segera. Kan tak? Mana meninggalkan segera? Mana dah kita sepatutnya kena puasa hari-hari. Tolak 5 hari yang diharamkan puasa. Hari lain daripada 5 hari ni kena qada hari-hari. Tu panggil segera. Tu hak tinggal puasa yang berdosa besar. Balik kepada semayang sama juga. Semayang ni ada yang tertinggal yang tak berdosa, tertidur, terlupa. Hak ni tak ada salah. Bukan taubat pun. Maka bersegera qada dalam mazhab Syafi'i kita, bersegera qada dalam mazhab Syafi'i kitanya sunat sahaja. Kita kejut subuh tu pukul 7:30 cerah dah. Tidur semula.
Time zuhur kat gang baru kita bangun, baru kita qada sekali dengan zuhur. Mana apa? Kita meninggalkan sunat bersegera, luput pahala sunat. Qada wajib itu ijma' ulama dah. Tapi bersegera tu. Ini pun dalam mazhab Syafi'i. Jumhur mazhab yang lain, walaupun tinggal puasa tu dengan tak bersalah sekalipun, hak tertidur tadi Nabi kata fal yusalliha. Nabi kata. Lam amar tu menunjukkan bahawa kena segera. Hendaklah kamu sembahyang pada sedar sembahyanglah lalu. Ini jumhur mazhab. Cuma dalam mazhab Syafi'i kitanya, hak dipanggil hadisul wadi tu. Hak Nabi berhenti satu lembah ketika balik daripada peperangan, hak berhenti sedar-sedar cerah. Bila cerah je, Nabi perintah sahabat berpindah tempat. Berpindah dari tempat tu tempat tak molek, Nabi kata. Berpindah tempat ni satu angkatan tentera, bukan pindah dekat-dekat, bukan 10 orang. Jadi Nabi suruh pindah jauh tu, barulah berwuduk, perintah Bilal azan, kemudian berjemaah subuh, hak qada tadi. Jadi di sini apabila Nabi perintah berpindah tempat, dalam mazhab Syafi'i menjadi dalil bahawa bersegera tak wajib lah. Kalau bersegera wajib, kena buat lalu di tempat di lembah hak Nabi tidur, hak kejut cerah Tapi Nabi perintah supaya beralih dulu. Mana apa tu? Tak wajib segera. Tapi jumhur mazhab mengatakan Nabi suruh pindah dulu tu ada sebab. Tetap wajib segera. Ni hak 3 mazhab lagi. Hak tinggal dengan tertidur pun wajib qada segera. Kejut juz setengah lah bangun semayang. Kejut pukul 8 lah bangun semayang. Tapi dalam mazhab Syafi'i kitanya, hak tertinggal dengan tak berdosa ni sunat bersegera. Hak tinggal yang berdosa, hak banyak berlaku, qada wajib bersegera. Ini taubat wajib bersegera, qada pun wajib bersegera. Meninggalkan segera qada, satu dosa yang lain pula, hukumnya adalah haram. Bukan ni? Apa makna bersegera ni? Apa makna bersegera? Kita ni yalah, tak apalah, kita qada lah semula-semula. Qada lah, kita nak tarawih dululah. Kita qada esok-esok ke semula-semula. Salah satu daripada sifat mahmudah dan kitab Penuh Bagi Hati ni, sifat mahmudah yang ke-10, ingat akan mati. Ingat akan mati. Bila ingat akan mati ni sebab membanyakkan ibadah dan sebab mengsedikitkan dunia dan angan-angan. Dia panggil amalun, panjang angan-angan. Mensedikitkan angan-angan kalau kita ingat ke mati. Sekarang ni kita qada semulalah. Kita nak buat sunat dulu, qada semula. Ini orang panggil apa ni? Orang tak ingat mati. Orang yang panjang angan-angan. Tahu ke bila kita nak mati ni? Yang semula-semula tahu bila nak mati? Walaupun kita tak sapalah tahap orang hampir dengan Allah. Orang hampir dengan Allah ni, dia embuh nafas tu, dia nak tarik balik tu belum tentu lagi dia boleh tarik balik. Kenapa? Setiap masa dia ingat kepada kematian. Sebab apa? Sekarang ni kita embuh nafas. Kalau kita tarik semula, tak jadi tarik, mana jadi? Mati ya. Jadi orang hampir dengan Allah Ta'ala ni, dia embuh nafas tu, tarik semula tu tak jamin dah. Tak ada dah situnya. Lepas tu kita ni semula-semula. Orang panggil apa ni? Orang yang tidak ingat mati, orang bawa pada panjang angan-angan. Katalah kata, ni fardu takdir je. Kita tahu. Maknanya kita mati esok. Tahulah mati esok. Ada orang tahu mati bila? Ada orang tahu mati bila? Orang kena ukur gantung, dia tahu mati bila. Kita tak tahu. Sekarang ni kalau kita tahu mati tu esok mati. Kita ni hutang semayang banyak-banyak sungguhlah. Jadi dengan masa ada tu kita nak qada semayang ke nak semayang sunat? Tahu dah kita mati ni, tak ada dah. Memang mati kita. Esok mati.
Sekarang ni kita ada hutang semayang hak wajib qada bersegera ni banyak. Kita nak semayang qada ke kita nak pergi jemur hak sunat? Hak tu pun tak boleh jawab. Hak wajib bersegera ni dah kita kekah lah. Wajib bersegera dan kita kecil-kecil. Hak depan saya ni kita ni Sabila Muhtadi, saya kitab Sabila ni. Hak depan saya ni. Kitab Sabila muka surat 151. Kalau kira hak cetakan hak lama ni, cetakan baru mungkin tak sama muka surat. Baca cara laju ni. Tapi kalau kita faham dah, kita takkan pelik. Bermula barang siapa ada atasnya semain luput yang dengan tiada uzur. Hak sengaja sengeleng ni. Hak uzur, hak syarat maaf, tertidur terlupa lah. Hak ni tak ada uzur ni. Hak sengaja sengeleng ni. Wajib atasnya menjegerakan, mengqadakkan dia. Tu kita maklum. Wajib qadak segera. Wajib qadak jelas segera. Apa makna segera? Dan wajib atasnya mentasarrufkan, menggunakan sekalian masanya bagi mengqadakkan dia. Kena guna sepenuh masa untuk mengqadakkan semayang hak wajib qadak dengan segera tu. Wajib menggunakan sekalian masa. Maka tiada harus atasnya. Maka tiada harus baginya. Tiada harus makna haram. Depan dia akan cerita haram. Maka tiada harus baginya mengerjakan pekerjaan yang lain daripada qada. Tak harus, tak boleh. Sebab apa? Segera tu wajib. Selain daripada segera, dia tak, selain daripada qada, dia tak lewat kerja lain sebab wajib qada dengan bersegera. Mana pekerjaan lain yang tak harus dibuat ni? Seperti semayang sunat, tidak harus, haram. Dan tawaf sunat, haram. Dan barang sebagainya, ngaji Quran ke, berzikir ke, haram. Dan fardu kifayah seperti sembahyang jenazah pun tiada harus. Apa makna tiada harus? Maka haram atasnya, atas mereka yang ada kewajipan qada bersegera ni, mengerjakan sekalian yang tersebut itu haram. Haram sembahyang sunat, tawaf sunat, sembahyang jenazah, haram. Selama ada lagi atasnya qada, lagi tak pergi qada, tak boleh buat sunat. Melainkan tiada harus haram ni ada pengecualian dia. Melainkan barang yang tiada dapat tiada baginya, seperti umpama tidur dan qada hajat dan menghasilkan nafkah dan belanja yang wajib atasnya. Kerja-kerja wajib nafkah, hak tu perkara yang tak dapat tidur. Selain daripada tu, dia kena menggunakan sekalian masa untuk mengqadakkan semayang. Tiada harus, bahkan haram semayang sunat, tawaf sunat, bahkan semayang jenazah pun haram. Ni dalam kitab Jawi ni. Nak ibarat ni sama dengan kitab Tuhfah bagi Ibnu Hajar, sama dengan kitab Nihayah bagi Syekh Ramli. Kalau kita buka dalam kitab I'anatul Talibin pun dan kitab Fathul Mu'in pun sama. Wajib menggunakan sepenuh masa untuk qada ma ada ma yahtaju li sarfi fima la budda minhu. Hak tak dapat tidak je. Wa annahu yahrumu 'alait tatawwu', bahawasanya haram atasnya sembahyang sunat. Sekarang ni kita kena faham molek. Yang haram sebenarnya bukan sembahyang. Bukan sembahyang sunat, bukan tawaf sunat, bukan sembahyang jenazah yang haram. Haram kerana meninggalkan kewajipan bersegera qada. Haram betul tu. Faham tak? Haram kerana meninggalkan kewajipan. Kita tinggalkan kewajipan segera pun kita bukan duduk saja kita sembahyang sunat. Sekarang ni kita nak sembahyang sunat, tapi kita ada kewajipan lain. Kewajipan bersegera. Kita buat kayak gini. Ini orang yang tak ingat mati, orang yang panjang angan-angan. Jadi haram kerana meninggalkan kewajipan segera. Sebab tu sembahyang tu sah. Walaupun pandangan Imam Darkashi, sembahyang tu tak sah.
Panggil muktamad sembahyang itu sah. Sebab haramnya bukan kerana diri sembahyang, haram kerana li amrin kharijin, dibagi kerana kih lain. Kih apa? Kih meninggalkan kewajipan bersegera. Ini contoh ni. Tepat ke tak tepat kita nilai sendirilah. Contoh kita kata. Kita nak sembahyang sunat. Mak kita duk panggil kita. Awang-awang. Nanti lu mak nak main sunat. Mari dulu main sunat semula lah. Kita main sunat dulu ni mak. Mari dulu. Kita pun sembahyang sunat. Apa hukum kita main sunat? Diri sembahyang sunat. Tapi di masa sama kita wajib kena tunaikan panggilan mak kita tu. Dia bila kita sembahyang hukumnya apa? Haram. Haram betul sembahyang. Tak haram kita kerana tidak menunaikan panggilan mak kita. Sembahyang sah. Tapi haram. Tak haram. Kenapa haram? Kewajipan kita mak kita panggil. Kita wajib kena pergi segera sebab apa? Kita wajib dah kan nak mayang dulu mak. Mari dulu. Mayang mula. Mari dulu. Mana disuruh mari segera. Maka kita wajib taat pada mak kita. Ya mak cara apa ke mak makhluk kita nak mayang dulu. Kita nak ngadak dengan Tuhan dulu. Apa hukum? Haram. Sebab apa haram? Kerana tidak tunaikan panggilan mak. Sembahyang sah ke tak? Sembahyang sah sebab haram ni bukan haram diri sembahyang, haram kih lain. Sama juga dengan qada ni. Qada je segera. Tiba-tiba meninggalkan segera untuk sembahyang sunat. Hukumnya haram. Sah. Sebab haram bukan diri sembahyang, haram kerana kita meninggalkan kewajipan kita tu ada. Dia sekarang ni kena ingat baiklah, wajib dengan sunat ni takkan kita nak buat berlawang pula. Kita nak bertanding wajib dengan sunat Qada wajib sekali, bersegera wajib yang kedua. Kita nak tinggal dua wajib ni kerana nak pergi buat sunat. Ini panggil orang tak ada akal ni. Tu kata kena selu-selu mengelepah. Marah dia orang. Hok pergi geng terawih tak mahu ngaji dia marah lah. Belajar tambuh ni belajar fardu ain, belajar tambuh nak terawih saja. Tak akan boleh terima. Jadi main pasien tu mulalah. Mula hak wajib kena buat sunat. Mana fik aulawiyat ni, mana hak keutamaan? Wajib dengan sunat ni orang dah buat pembandingan. Wajib dengan wajib, sunat dengan sunat pun dia kena kira dulu mana hak patut kita dahulukan. Wajib sunat dengan sunat pun kita kena mana hak lebih utama. Siapa peringkat sembahyang wajib, tapi terkadang wajib kita takhirkan sembahyang. Walaupun habis waktu pun wajib kita takhirkan sembahyang. Contoh mana? Ni contoh jalan ni. Dia jadi ni perjalanan dia tergendala. Nak pergi wukuf di Arafah malam 9 bulan ni jadi gendala dah. Jadi nak sapa di Arafah ni jadi lewat dah. Kalau buti sembah Isyak memang sapa cerah dah jawapan dia. Habis waktu dia. Maka wajib ditakhirkan Isyak walaupun habis waktu Isyak. Sebab apa? Wukuf ni wajib. Wukuf haji. Sembahyang wajib. Wukuf wajib. Tapi antara wajib ni macam nak buat guna ni. Iza istama'ad dararan urtukiba akhafuhuma. Urtukiba akhafuhuma. Berhimpun dua perkara hak mudarat ni. Maka kita buatlah hak ringan. Ringan sikit ke mana? Kalau ni tinggal semayang qada dia mudah. Tapi kalau nak semayang Isyak luput wukuf Arafah qada tahun lepas kena mari haji pula. Jadi hak tu jember wukuf dulu, tinggal hak wajib semayang Isyak ni hak wajib sama wajib ni. Kadang-kadang kena pilih pula mana dulu. Kita nak semayang ni, semayang pula ada kelewat dah sikit. Tengah-tengah nak semayang ada orang lemah. Mana ni semayang wajib, menyelamatkan nyawa orang pun wajib. Nanti lemah tu aku nak semayang, aku salah aku pergi selamat amung. Tak ada lah kawan tu. Maka wajib dia kena tolong orang tu dulu. Bukan kalau tengah semayang wajib dia berhenti semayang. Dia apa? Keutamaan. Sebab ni nyawa. Itu wajib sama wajib pun kena kira mana hak lebih utama. Sunat dengan sunat kita tengok mana hak lebih utama. Kalau wajib
qada semayang, wajib qada bersegera. Lepas tu dengan sunat atau ada bandingan tu. Ini kalau nak beramal ikut hukum. Kalau nak beramal ikut adat, ikut nafsu, gohiklah. Sampai peringkat ada satu kelab ustaz mokcik warna-warna pun kalau kata haram pun mokcik nak tarawih juga. Ni terpulanglah. Warna. Haram pun mokcik tetap nak sembahyang tarawih juga. Kalau buka dalam kitab fiqh Islami wa Adillah tu sama je. Qada dengan segera ni mazhab Hanafi pun wajib bersegera, mazhab Maliki wajib bersegera dan dia boleh tinggal bersegera hanya kerana untuk kehidupan, gitu je. Wajib bersegera. Dia kena menggunakan sepenuh masa. Bukan dalam mazhab Maliki. Dalam mazhab Maliki orang baca khutbah tu dia kena qada lagi semayang. Kita tak boleh mazhab Syafi'i. Orang baca khutbah tak boleh dah nak semayang walaupun semayang qada wajib bersegera pun. Orang tengah baca khutbah tu kan, mazhab Syafi'i tu tak boleh semayang. Tapi mazhab Maliki khutbahmu khutbah aku nak semayang qada ni tepi seorang ni. Mazhab Maliki tetap kena qada segera juga walaupun tu khatib tengah baca khutbah. Hak lepas subuh lepas asar tu memanglah boleh qada walaupun waktu tahrim. Tapi kita mazhab Syafi'i tu khatib baca khutbah haram setidak sah semayang sebarang semayang walaupun semayang qada yang wajib segera dalam mazhab Syafi'i kita. Mazhab Maliki dak tu khatib baca khutbah pun semayang qada. Sebab apa? Wajib segera. Nah, ini pandangan kebanyakan kita. Ini pandangan jumhur ulama. Tapi pandangan ni agak sepik sikitlah untuk kita orang kebanyakan ni. Qada tak timbul isu dah. Wajib qada. Bersegera ni. Bersegera. Ada pandangan dhaif dalam mazhab Hanafi, ada qil dalam kitab Mughni Muhtaj, dan ada pandangan dhaif dalam kitab Majmu' mengatakan bahawa qada tetap dah wajib, bersegera sunat walaupun kita tinggal yang sengaja sekalipun. Ini pandangan dhaif. Ada dalam kitab Mughni Muhtaj dan ada dalam kitab Majmu' pandangan ni. Qada wajib, bersegera sunat. Hak ni lah hak sesuai kitanya. Kalau hak saat ni kena qada sepenuh masa, habis wuduk ambil semayang, habis wuduk ambil semayang, nak baca surat khabar tak ada, nak tengok TV tak ada, nak ziarah orang sakit tak ada, nak ziarah orang mati tak ada, nak cucu balik pun munglah main luar tu nak qada dalam bilik ni, tak ni nak gapo satu dah. Selagi tak selesai qada tak ada, melainkan perkara yang tak dapat tidur, makan, minum, tidur. Tidur hak perlu, bukan tidur hak tidur tu bukan. Hak ni memang rebah lah jawapan dia, tak qada terus. Kalau cerita gitu, kalau ustaz patah rinyuk, memang kita dak gerak tu. Maka pandangan dhaif mengatakan bahawa bersegera sunat. Gitu jelah boleh royak. Tapi apa ustaz royak khosani dulu? Bunyi ngeri dah. Itu disiplin mengajar, adab mengajar, adab menyampaikan. Cerita hak muktamad dulu. Cerita hak pandangan kebanyakan ulama dulu. Lepas tu agak mepeh, barulah kita susuli dengan pandangan dhaif. Gitu jelah. Bukan saja nak wak takut orang ni, bukan. Itu kaedah dia. Sunat bersegera. Bila kita tinggal bersegera, tinggal amalan sunat. Panggil qada wajib, tapi tinggal segera ni, pergi layang cucu dulu, pergi layang apa tu, panggil apa ni, tinggal tuntutan sunat. Rugi dah juga, tapi tak berdosa lah, sebab hanya tinggal sunat bersegera. Tapi kalau kita betul-betul kuat, dalaman kita kuat, kita akan faham lah. Tuhan beri peluang kepada kita panjang umur. Tuhan tak mati pada masa kita tinggal semayang hari tu, masa kita muda-muda tinggal semayang. Kalau Tuhan mati lalu masa tu, mana kita? Satu waktu tu cukup dah nerakanya. Satu waktu cukup dah. Ini tiap lima waktu sehari tinggal. Satu waktu cukup dah. 5 waktu tinggal pula bertahun-tahun. Kalau Tuhan mati masa tu, mana? Tapi Tuhan beri peluang kita panjang umur, Tuhan buka hati kita jadi semayang, jadi belajar, kita pun tahulah kewajipan kita macam nak buat qada semayang apa semua ni. Itu sebesar-besar kurniaan daripada Allah.
Makna kalau kata pandangan muktamad je qada segera ni memang sesuai sangatlah. Sebab apa? Sebab dosa ni kalau bagi orang yang ada kekuatan iman, walaupun dosa kecil macam bukit nak embah atas kepala. Tapi kalau orang tak ada iman, macam lalat hinggap di batang hidung dia, tepi-tepi gitu je. Hak berat lagi ni, tak macam lalat pun, berasa macam tak berdosa pun. Berasa macam lega, senang je kehidupan dia. Hutang semayang banyak, dia berasa macam senang je. Lepas tu dia buat amal sunat, semayang tarawih, ngaji Quran, berzikir, semayang tarawih, ngaji Quran, berzikir. Bukan kata dosa ni macam lalat hingga atas batang hidung, tak berasa pun dosa. Tak berasa pun dosa. Dosa kecil ni umpama bukit nak embah atas kepala. Dosa kecil ni dosa tinggal semayang ni. Ni dosa tinggal semayang ni. Tuai peluang kita. Sebab itulah ni orang kuat-kuat lah. Hak duk pondok, siapa bekok kaki dia kodok semayang. Dia belajar balik pondok dia dah saing dengan kita. Dia masuk dalam pondok, dia tutup pintu, dia semayang. Siapa time ngaji, dia pun turun bawa kitab pergi ngaji. Sudah ngaji tak ada buang-buang kita, perang turun masuk pondok, dia kunci, dia kodok. Ini hak sebenar. Hak ingat ke dosa kan. Lepas tu ingat ke mati kita bila-bila masa. Tapi oleh kerana kita ni lemah, jadi pandangan hak dhaif tadi, kita lemah, pandangan pun lemah, jadi selari dengan kita hak lemah ni. Pandangan dhaif mengatakan bersegera sunat. Jadi atas pandangan bersegera sunat ni kita boleh berhenti qada, kemudian kita nak wuduk batal dah. Malah ambil semayang masa duduk cakap kita ngaji Quran pula ngaji Quran hak ingat dada tu lah. Dah semayang tak ada dah ni. Ataupun ada orang sakit ke ada apa ke kita nak pergi ziarah dululah. Ada pun atas pandangan kata sunat bersegera ni, atas pandangan ni bolehlah semayang sunat. Boleh semayang sunat, tapi hukumnya tetap makruh. Sebagaimana orang yang ada puasa senang nak qada dulu tu, hak tak himpung tu lah. Makruh hukum dia. Ini bersamalah makruh. Kenapa kita nak semayang sunat? Bulan Ramadan ni 1 rakaat ganda 70. Bulan Ramadan 1 rakaat fardu ganda lagi 70. Mana? Kita semayang qada 2 rakaat subuh macam semayang tarawih 140 rakaat. Kita qada zuhur 4 rakaat sama macam semayang tarawih 280 rakaat. 8 rakaat tarawih kali 30 malam berapa je boleh? 8 kali 30 malam. 8 rakaat kali 30 malam 240 rakaat tarawih je. Kita qada zuhur 4 rakaat sama dengan tarawih 280 rakaat. Nak main sunat lagi. Ini panggil budak cerdik. Nak kata bodoh lah, tak cerdik. Makna atas pandang kata bersegera sunat ni kita boleh pergi lain, boleh buat kerja lain, cara hal lain. Tapi walaupun bersegera sunat, kalau kita hutang banyak, paruklah sikit qada tu walaupun tidak sepenuh masa. Hak muktamad sepenuh masa. Hak dhaif tak apalah. Tapi tak apa ni, tengok pada hutang lah. Kalau hutang tu banyak, hutang 10 tahun sehari qada. Tu bila nak habis? Maknanya padanglah dengan hutang banyak, kita qada sebanyak mungkin. Lepas tu macam mana cara nak qada, kita nak ijtihad macam mana benda lama dah ni, lepas tu kena ngaji kitab fiqh. Lepas tu qada ni tertib dia macam mana, susunan dia macam mana, lepas tu kena ngaji balik dalam kitab fiqh. Lepas tu kena ngaji suku sakat lah pula tu. Macam mana dah kita benda lama, tak ingat dah macam nak kira. Apa panggil ijtihad wa anggaran macam mana. Kemudian macam mana kita nak qada, sebab kita tinggal 5 ni. Kita nak qada subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak ke, kita nak subuh, zuhur, macam mana nak buat? Nak comelnya kena tertib. Lepas qada subuh, qada zuhur, qada asar, qada maghrib, qada isyak, tanda untuk sehari. Qada subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, tanda untuk sehari. Kita berhenti bila hari ni? Berhenti di zuhur. Tambah pula lagi, asar lah pula. Waktu, tak ada waktu, tak ada kaitan dengan waktu. Tak ada kaitan dengan waktu. Waktu tak ada kaitan. Ni. Tu kena ngaji suku sakat lah pula. Hak berkaitan dengan kita hak lama dah ingat. Lepas tu kita nak susun macam mana. Kemudian apabila habis dah anggaran kitanya, stop berhenti. Anggaran kita cukup, stop berhenti. Takut kita takut
kira tak cukup kan, perbanyakkan sembahyang sunat. 70 rakaat sunat boleh ganti 1 rakaat qada yang kita salah kira. Gitu je lah. Terus sekarang ni kita tanda kita cukup dah. Buat siapa setakat tu jadi qada, berhenti. Kita bimbang di ilmu Tuhan ni, takut ada lagi hak waktu tak cukup. Perbanyakkan sembahyang sunat. 70 rakaat sunat boleh tapung 1 rakaat fardu qada yang kita salah kisah ni. Hanya satu rakaat ni, bukan satu fardu, bukan. Mana kalau nak cover subuh 2 rakaat tu kena 140 rakaat sembahyang sunat. Baru boleh tapung balik. Hak semayang qada yang kita kira ni tak cukup. Tapi di kiraan kitanya cukup dah. Di ilmu Tuhan. Takut kitanya perbanyakkan sembahyang sunat. Ni kena balik semula. Tapi kita ni cerita bab taubat ni. Ingat baik, kita cerita bab taubat ni kira yalah. Tauhid kemah dah ngaji, pekoh kemah dah ngaji, hak tasawuf pun ngaji dah 10 sifat mahmudah. Dan kitab panau hati kita ni jaga dah 7 anggota, mata, telinga, lidah, apa semua jaga dah 7 anggota. Sifat mazmumah 10 pun kita ngaji molek dah. Baru lagi pada sifat mahmudah yang pertama, taubah. Ni kira orang ngaji dah ni, kita ni orang power belaka dah ni. Tapi bagi orang yang baru nak jinak ke agama, tak ada timbul buat qada-qada. Nasihat dia, awak mengaji fardu ain molek, betul akidah molek, betul sembahyang bam molek. Awak mengaji bab tasawuf, awak akan jumpa bab taubah. Di situ akan ceritalah bab qada sembahyang. Bab qada je lah. Macam mana cara qada, kena balik dalam kitab fiqh. Kita janganlah pula orang baru jinak, mung siap mung. Dengar bani ustaz ngajar di surau, mung tak leh gapo-gapo sain, tak leh apa, tak leh dah mung. Mu kena qada, lepas tu patah wuduk, masuk bila ambil sembahyang, sambung qada, qada. Akhirnya hak main 5 waktu hari yang pun ni malah aku nak mayang kalau gitu kok. Jangan. Tu dah kena cara. So ini minta nasihat kita, awak ngaji molek, ngaji fardu ain molek dulu. Qada nanti dulu waktu. Tak apalah, pakai pandangan yang mengatakan sunat bersegera. Sebab kitab besar ada lagi ni. Yang pertama nak ngaji pegangan biar comel dulu. Lepas tu nak ngaji semayang, biar semayang tu syarat rukun betul dulu. Kalau kita semayang syarat rukun pun tak betul, lepas tu nak qada hak lama warnanya. Lepas tu ni kita dah kelas. Kita cerita ni cara disiplin ilmu. Tapi kalau kita luar kelas, cakap sama-sama kita ni, cerita pandangan daif pun tak apa dah. Awak kena qada. Banyak mana nak kena qada ni, sekuasa-kuasa awak lah. Sekat tu sudahlah. Sekuasa-kuasa awak, biar banyak-banyak sikit. Tak payahlah cerita mutamak ni. Mutamak dia kelas boleh lah cerita. Qada penuh masa, guna sekalian masa. Tak ada dah. Kerja, makan, minum, tidur. Qada hajat tu je awak boleh berhenti. Lepas tu sepenuh masa. Dia tak saing dah dengan kita ni. Kita ni bab kita kata tadi disiplin ilmu, nak mengajar kena royak muktamad dulu. Tapi kalau kita nak nyapa kat orang di luar ni, dah lepas daripada ngaji molek dah fardu ain, kita cuma cerita hak qada-qada tu awak buatlah sebanyak-banyak boleh. Sebanyak-banyak mungkin. Kena pandai juga. Kena pandai. Salah buat pakai dok dolahnya. Ni pakai pas semayang bapa bekok kaki. Nabi sallallahu alaihi wasallam semayang sunat malam bekok kaki. Kita hak dosa besar ni pelik apa bekok kaki? Ni dosa ni umpama bukit atas kepala. Tapi dah kita tak rasa gapo. Itu alamat iman kita lemah. Gitulah. Kita je berasa kita terror, kita lebih, kita apa segala-galanya. Cek. Tak ada gapo satu kita. Faham tak? Jangan dulu-dulu cerita kata kena menggunakan sekalian masa ni bergelepar. Mungkin kerana kita nyapa tu dah kena letak tepat. Kita ingat tepat tu power sangat, gagah sangat. Kena gagah mulut je. Gagah mulut. Imam tak gagah. Bergelepar lah. Mulut gagah. Kalau kibat mati, sekarang sanggup mati syahid. Bak cakap kena bak geng tak ada, baknya bak imam tak ada. Jadi hukum taubat yang keempat, meninggalkan kefarduan qada
qada dengan bersegera. Meninggalkan segera satu dosa yang lain, hukumnya haram meninggalkan segera satu dosa yang lain. Kena bertaubat pula daripada meninggalkan bersegera taubat dengan bersegera qada. Mana melambat-lambatkan qada atas pandangan muktamad tadi, wajib kena taubat suku sakat pula. Selesai dosa meninggalkan kefarduan. Dan jika ada maksiat itu bergantung dengan manusia, dia ada rukun taubat yang keempat, kena hadap balik dengan manusia yang kita ada kesalahan dengan dia. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.